Amy Sofia lah mesej tu dia kata Datuk Ya, tanya betul, kamu. betul. Alhamdulillah, terima kasihlah. Terima kasih pada Imam kepada kita Imam Muda Ashraf dan juga okey. Kita nak mula dah. Baik, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada malam ini. Malam tadi kita berjumpa dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Radwan T. Abdullah. Alhamdulillah nampaknya sambutannya begitu baik. Antara sambutan yang paling baik sejak kita masuk malam yang keempat dalam bulan Ramadan ini. Dan malam ini tuan-tuan kita menampilkan orang muda. Muda-muda belaka tuan-tuan. Awal 30-an saja. Muda-muda belaka di hadapan saya ni. Tapi muda-muda pun tuan-tuan, satu senjata yang ada pada mereka yang tidak ada pada saya. Yang ada pada mereka yang tidak ada kepada sebagian besar daripada penduduk di Malaysia ni. Bahkan penduduk dunia ini. Apa dia yang ada pada mereka? Senjata untuk dunia dan senjata untuk akhirat. Senjata yang akan insya-Allah masuk di alam kubur nanti. Bila Munkar Nakir, tuan-tuan menyoal kita, nak memukul kita nanti, itulah dia pendindingnya. Nak pukul di kepala, dia pergi di kepala. Nak pukul di kaki, dia pergi di kaki. Nak pukul di perut, dia pergi ke perut. Apa dia tuan-tuan? Senjata itu ialah Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah. Dua-dua anak muda di depan saya ini memiliki senjata itu. Mudah-mudahan insya-Allah dia mempertahankan kehidupan di dunia dan akhirnya tuan-tuan menjadi jembatan untuk menyeberang nanti titian di akhirat memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan mati sekalian ya. Bersama dengan kita ni Imam Muda Ashraf, ya. Imam Muda Ashraf yang dah terkenal. Kedua-duanya tak perlu diperkenalkan tuan-tuan ya. Para penonton TV mana-mana pun TV pun salurannya insya-Allah kita akan bertemu dengan anak-anak muda ini bersama dengan teman-teman yang lain juga. Tapi malam ni saya ambil yang nombor yang dua ni lah dulu untuk mengisi program saya ni insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, sebagaimana yang diketahui, untuk pengetahuan juga teman-teman dua orang yang di depan saya ni, hari-hari kita mula dengan pukul 7. Pukul 7 kita panggil sentuhan subuh. Itu sekitar dalam 15 ke 20 minit begitu insya-Allah. Lepas tu kita ada tausiah zuhur sekitar dalam 15 minit juga begitu. Kemudian kita ada pukul 5 sampai pukul 6. Pukul 5 sampai pukul 6, saudara, kita ada program dipanggil #Salam Husnul Khatimah 1. #Salam Husnul Khatimah 1. Dan malam ini, dan setiap malam pukul 9, pukul 10, pukul 11. Setiap malam, #Salam Husnul Khatimah 2. Tadi tuan-tuan dan puan ya, masa #Salam Husnul Khatimah 1 tadi pukul 5 sampai pukul 6, kita berjumpa dengan dua orang juga doktor yang berada di front line untuk menyelesaikan masalah COVID-19 yang tuan-tuan seorang daripada HKL, Hospital Kuala Lumpur dan seorang lagi daripada Hospital Seremban. Alhamdulillah, bagus tuan-tuan dan puan. Anak-anak muda ini pun latar belakangnya latar belakang agama tuan-tuan dan puan. Daripada DQ, tapi dia mengaji ilmu kedoktoran di Mesir, dua-duanya di Mesir. Alhamdulillah, jempulanlah tuan-tuan. Inilah yang kita nak. Siapa yang tak teringin anak nak jadi begitu, dan siapa yang tak teringin anak-anak nak jadi dua orang pemuda-pemuda, orang-orang muda yang berada di hadapan saya ini. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya memperkenalkan Imam Muda Ashraf. Tak perlu diperkenalkan lanjut lagi tuan-tuan. Yang satu lagi ialah Fakhrul Razi bin Kabarudin ya. Ya, betul. Dan kedua-duanya tuan-tuan dan puan sudah berada di hadapan kita. Agaknya saya nak mulakan berkat sikit dalam majlis ini insya-Allah. Mungkin dalam beberapa baris minta Fakhrul Razi menyampaikan sikit bacaan Al-Quranul Karim bagi memberkati majlis kita ini insya-Allah. Sila Fakhrul Razi, sila. Insya-Allah tu minta izin sila. Patut bagi Imam Muda Ashraf tu. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Surah Allah. Tok. Hai, Masya Allah. Dikuang Tok. Masya Allah. Fahrul Razi, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Fahrul Razi dah berumah tangga ke belum? Alhamdulillah Tok. Berapa orang anak ada? Dah 3. Oh, Masya Allah. Ha. Apa, imam muda? Anak 3 dah Datuk. 3 juga dah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nampak macam tak lagi kan tu kan dia. Tak, nampak tu belum balik lagi nampak tu. Okey. Ni kalau kita memulakan dengan mukaddimah, saya nak minta saya open open ended. Maknanya minta Imam Muda Pak Fakhrul Razi bagikan mukaddimah seorang dalam 2 minit memulakan sebagai latarnya. Daripada situ nanti kita akan proceed perbincangan kita insya-Allah. Sila Imam Muda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua penonton-penonton Facebook kepada Datuk Hassan Ali. Saya sebenarnya dah lama tak jumpa. Saya pun tak ingat kali terakhir bila. Saya ingat dalam hampir kat 9 tahun rasanya. 8 ke 9 tahun. Yang bersemuka lah. Fakhrul Razi ni tak sampai berapa jam baru jumpa tadi. Okey. Dah bosan lah tu. Saya suka Datuk tajuk hari ni. Tajuk sebab tambah pula Ustaz Fakhrul dia baca tentang ayat Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Sebab dia satu kitab. Kita kena faham realiti yang berlaku. 1.6 billion umat Islam dalam dunia. Kita lebih kurang 1.6 billion umat Islam dalam dunia. Majoritinya tidak faham bahasa Arab. Sebab majoriti orang Islam bukan di kalangan orang Arab. Ada orang Jawa, ada orang India, ada orang Pakistan. Dan bila mereka orang Jawa, orang India, orang Pakistan, macam kita Melayu, kita tidak memahami teks Al-Quran sebenarnya. Secara umumnya, majoriti kita tidak faham. Tetapi sebelum kita cerita tentang maksud Al-Quran, saya nak sebut satu benda, Datuk, iaitu berapa juta orang baca Quran, dia tidak faham Quran, tetapi kita boleh menangis dengan Al-Quran. Allah. Berapa ramai di kalangan kita dalam keadaan kelemahan, kekusutan, stres, kita baca Quran, kita dapat rasa penawar. Sebab itulah Nabi menyebut Al-Quran, nahadal Quran ma'dubah. Quran itu hidangan Allah. Allah bagi untuk kita. Seolah-olah macam kita jamu orang makan. Dan Nabi pun menyebut Quran itu syifa. Quran sebut Nabi menyebut nurun, cahaya bagi kamu, nurun mubin. Kemudian Nabi pun menyebut Quran itu apabila kamu taraddud, kamu mengulang-ulang, tardad,
kamu ulang-ulang Al-Quran beratus kali pun tidak pernah merasakan kebosanan pada Al-Quran. Ini satu mukjizat. Sebab itulah belum kita cerita tentang faham, belum kita cerita tentang tadabbur, belum kita cerita laksana, amal, baru cerita baca tanpa faham. Walaupun orang kata macam kakak tua. Walaupun begitu, dia tetap menjadi syifa. Kadang-kadang kita boleh menangis, kita dengar Ustaz Fakhrul baca tadi sedap, Quran. Allah bagi kepada kita, dia masuk masa Allahu Akbar, dia masuk. Orang kata apa? Sebab itulah Zainul Quran Nabi Aswatikum, kamu hiasilah Quran tak macam kamu cakap bahasa Arab. Kalau cakap bahasa Arab dia tak ada tajwid. Anta kaifa haluka anta ikhfa tak ada. Tak ada dengung kan? Tak ada dengung. Tetapi bila kamu nak baca Quran, tak sama. Macam Quran turun kepada Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad baca dalam keadaan biasa, macam teks bahasa Arab biasa, maka Al-Quran kata, jangan kamu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya Rasulullah, jangan engkau kelang kabut baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan baik. Kerana Quran itu syifa, dia boleh masuk dalam jiwa semua hati manusia. Jadi mungkin kot untuk mukadimah. InsyaAllah. Okey. Maknanya dalam mukadimah tu masya-Allah Quran punya kehebatan Al-Quran, keagungan Quran, Quran yang tidak ada tandingnya, boleh menangis. Tak tahu apa pun boleh menangis. Dan saya banyaklah peristiwa-peristiwa itu yang melihat sahabat-sahabat dalam negara dan luar negara yang bukan Islam pun bila mendengar bacaan Quran ini, kita nampak titisan air mata keluar daripada mata mereka. Tadi disebutkan Quran sebagai satu hidangan, Quran sebagai syifa dan Quran sebagai cahaya bagi manusia, bagi kamu semua. Alhamdulillah. Itu satu mukadimah yang sangat baik. Pak Razi, sila Pak Razi dalam 2 minit mukadimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam ajma'in. Bagi Datuk Dr. Hassan Omar Ali, Imam Muda Ashraf yang saya hormati kedua-duanya dari sudut ilmunya, dari sudut kita kata apa, senioritinya dalam dunia penyiaran ni, subhanallah. Jadi Datuk pun dah lama saya tak jumpa, selalu tengok dalam TV ya Datuk. Masya-Allah kan. So, bila Datuk telefon hari tu, terkejut tu. Terkejut sebab kita ada sebab tengok dalam TV kan sebelum ni. Kalau dulu dalam forum memang Datuk idola lah, kami ni baru belajar. Tapi alhamdulillah ala kulli hal dapat Allah pertemukan kita pada malam ni, dan topik kita pun topik ni saya rasa cukup related dengan bulan Ramadan yang kita sama-sama kena hayati dia sebab apa ni kita kata Ramadan dan Al-Quran ni tak dapat dipisahkan. Sebab tu syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran, tak boleh kita pisahkan. Katalah buatlah amalan macam mana pun, kita kata apa, tak apalah banyakkan sedekah ke ataupun kita kata tak payahlah baca Quran ni, kita buatlah amalan-amalan ni, solat malam pelbagai dan mana pun, tetap tidak boleh menafikan bahawa bulan Ramadan tu mesti dia kena relate dengan Al-Quran. Siapa yang tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dia tu beribu-ribu kali rugi. Kan? Kalau sebab apa? Sebab Nabi sendiri bersebut bahawa baca Quran di bulan lain pun kita baca, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Dia akan dapat satu kebaikan, satu huruf dia baca. Bayangkan kalau digandakan dalam bulan Ramadan ini, sudah pastilah beribu-ribu, dan kita tidak perlu kira pun sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dia dalam bentuk macam tu. Jadi Al-Quran menjadi macam Imam Muda Ashraf sebut tadi, menjadi santapan jiwa, menjadi sebagai syifa penawar hati. Kerana apa? Al-Quran itu sebab memang diturunkan kepada manusia, kepada seluruh alam, kepada kita kata kepada manusia, jin dan juga kepada seluruh alam. Kerana Nabi itu diutuskan sendiri kerana rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam. Jadi Al-Quran itu akan merangkumi menjadi penawar kepada semuanya sekali. Jadi kalau orang-orang yang kita kata tak apalah, tak payah baca Quran lah, Ramadan ni buat amalan lain lagi tak apa, tidak. Kerana dia tidak menafikan. Jadi bulan Ramadan mesti kena related dengan Al-Quran. Mungkin ada orang cakap lah, tak ada topik lain kan, mesti nak cerita pasal Al-Quran Ramadan. Tak, sebab begitu. Sebab Allah Ta'ala sebut, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Kerana kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar itu. Dan juga disebut, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu ada sebagian ulama sebut, mulianya Ramadan ni disebabkan Al-Quran itu turun. Mulianya Ramadan disebabkan Al-Quran itu diturunkan pada malamnya, dan Al-Quran itu menjadi penyebab kepada mulianya benda-benda yang berkaitan dengannya. Sayyidina Jibril alaihi salam menjadi ketua yang membawa wahyu
ketika mana sebab kenapa dia membawa wahyu-wahyu kepada Nabi dan dibawakan Al-Quran kepada Nabi kita SAW, dia jadi mulia. Maka begitu juga Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya, ketua kepada para Nabi. Kenapa? Kerana Al-Quran diturunkan kepadanya sebagai kitab akhir zaman. Bahkan kitab-kitab sebelum ni ada, tapi dia merangkumi kitab-kitab yang lain. Begitu juga kita kalau cuba bayangkan kalau Al-Quran itu ada pada kita, maka bagaimana Allah Ta'ala muliakan. Sebab tu Nabi sebut hadis, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat satu kaum dengan kitab ini dan merendahkan satu kaum dengan kitab ini. Jadi mudah-mudahan topik ini memberi satu idea dan memberi satu rangsangan kepada kita untuk melahirkan generasi Al-Quran ini kena bermula daripada sekarang. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, cerita tentang nak melahirkan generasi Al-Quran ini, terutamanya dalam masyarakat kita, dalam masyarakat umat dunia amnya, kita khasnya. Saya dah bercerita benda ni Ustaz sejak 30-40 tahun yang lalu dalam Forum Perdana Ehwal Islam yang saya kendalikan selama 6 tahun bersama dengan almarhum Datuk Harun Din, Datuk Hasan Din, Datuk Hashim Yahya, orang-orang ini dan termasuk yang bekas Mufti Selangor dulu, Datuk Ishak Barum dan sebagainya, yang merupakan program yang diminati seluruhnya, Singapura, Brunei, di mana-mana pun kan kita dah bincang tajuk ni, tapi perkembangan tentang Al-Quran memang ada. Mahatafiz banyak, alhamdulillah, DQ sana, DQ sini, bagus. Tetapi saya tengok dalam generasi muda ni tentang kejahilan Al-Quran, daifnya ilmu tentang Al-Quran, daifnya kemudian membaca Al-Quran, daifnya untuk mengamalkan Al-Quran, daif. Saya gunakan perkataan daif itu. Adakah kedua-dua saudara ni yang muda ni share kepada pandangan saya tentang kedaifan? Ambillah di rumah, mana-mana pun mari kita pergi. Berapa orang yang boleh baca Al-Quran? Berapa orang? Membaca dengan tepat, membaca dengan betul. Ada sahabat-sahabat bagi tahu saya yang boleh baca Quran, yang memberitahu saya kebanyakan Fatihah pun tak lepas. Fatihah pun tak lepas. Bukan saja di kalangan anak-anak remaja, tapi di kalangan orang dewasa dan orang yang tua macam saya pun Fatihah tidak lepas. Jadi macam mana kedudukan masyarakat kita? Padahal alhamdulillah orang-orang macam ni tuan-tuan. Tengok bacaan dia tadi. Tengok bacaan daripada Fahrul Razi. Tengok macam mana ulasan yang dibuat di awal-awal oleh imam muda kita tadi. Sesungguhnya Al-Quran itu mukjizat yang teragung, yang paling besar. Tak ada mukjizat yang lebih besar daripada Al-Quran. Agaknya mungkin imam muda ingin ulas sikit tentang itu. Okay, saya suka bila Datuk mengingati kembali kepada zaman-zaman sejarah. Throwback. Ya, waktu tu kami sekolah rendah Datuk. Kecil lagi. Sehingga hari ni Datuk, kalau tanya penerbit RTM, ni saya cerita lah, penerbit RTM Forum Perdana, kalau kita tanya kenapa tak ubah konsep? Tak ubah konsep, buat cara lain sikit. Sampai hari ni penerbit akan cakap, kalau ubah konsep yang telah dilalui oleh orang-orang dulu, orang akan lari daripada tengok Forum Perdana. Sampai hari ni kekal konsep lebih kurang sama. Sampai muzik dia pun kekal lah. Muzik kekal. Ini saya share lah, nak kata hebatnya orang-orang dulu ni lah. Okey, tapi kita ambil kelebihan orang dulu dan kita gabungkan dengan bijaksana orang hari ni, gabung dua-dua. Saya tengok sebenarnya memang kita hanya fokus ada benda-benda tertentu pada zaman tahun 70-an, 80-an. Kalau kita tengok zaman membaca, kita kenal dengan almarhum Datuk Hasan Azhari. Kan waktu itu orang baru kenal perkataan baca, tajwid pun orang tak kenal. Sehingga orang kenal perkataan tajwid. Kemudian orang kenal dengan taranumnya. Sampai zaman 80-an, 70-an ke 80-an. Gerakan tabligh dengan buka madrasah di Kubang Bujuk, di Jenderam dan beberapa tempat, orang mula kenal perkataan tahfiz. Saya ingat waktu saya duduk di Penang dulu, ada 2 sahaja mahat tahfiz di Pulau Pinang. 2 sahaja. Sekarang ni kalau Selangor saja, saya ingat ada kat 15,000 yang sedang menuntut. Yang sudah hafiz kat 20,000 lebih. Dia kadang-kadang bila kita cek balik, sebahagian ada yang mengkaji, kata terpengaruhnya mak ayah apabila mendengar imam tahfiz Quran, menjadikan mereka nak hantar anak mereka jadi tahfiz Quran. Okey, ini perkembangan. Sikit demi sedikit. Perjuangan orang dulu yang sedikit, akhirnya hari ini orang yang belajar ilmu Quran, yang mula menghafal Quran dah ramai.
Cumanya sekarang kita nak jadikan dia jadi sebagai satu yang perlu diteruskan dengan tingkatan-tingkatan yang lain. Baca dah lepas, an add on ban bin bon dah lepas, kita kena masuk zaman baru pula. Yang zaman an add on ban bin bon mungkin untuk anak-anak untuk ibtidaiyah. Settle dulu waktu kecil. Waktu sekolah kafah, sekolah kecil. Kena habis dulu. Baca Quran betul-betul kena mahir pada waktu usia kecil. Walaupun orang katalah, orang selalu argue lah, kenapa mak tahfiz ni orang tak faham Quran. Saya cakap memang itulah dia punya konsep, dan mereka bukan tak faham sampai bila-bila. Dia akan masuk satu peringkat yang lain, mula memahami Quran. Selepas fahami Quran, hari ini orang kempen tadabbur Quran. Dah banyak program tadabbur, kaji Quran. Dan mungkin dari pihak kita, ini family lah. Family ada prosesnya. Masyarakat ada caranya. Dan saya rasa kerajaan juga ada caranya. Sehingga macam mana kita tengok, ni ada Darul Quran. Nak buat pula Universiti Al-Quran. Nak kaji pula I'jaz Quran. Kalau Majid Zindani di Yaman dulu, dia buat satu universiti kaji I'jaz khas, fakulti khas, mengkaji mukjizat Quran. Sebab semua orang memerlukan kepada kajian. Sebab Quran ini, dia zaman Nabi jumpa lain. Jumpa I'jaz yang lain, mukjizat yang lain. Mukjizat sejarah yang tak pernah dicerita. Mukjizat syair yang orang tak pernah dengar. Zaman Nabi. Mai zaman sains, orang mula tengok mukjizat-mukjizat lain. Sebab itulah sampai hari ini, kata Syekh Salah Fatah Khalidi, dia kalau kata menyebut tentang Quran, aku mengajar Quran berpuluh-puluh tahun, setiap kali aku mengajar, aku akan jumpa benda baru. Sebab itu bila kita baca Quran, kadang-kadang kita rasa cukup. Sebab kita tak betul-betul nak cuba memahami. Bila kita cuba memahami, kita akan jumpa benda baru. Saya rasa Datuk lebih lama mungkin dengan ramai ulama'-ulama' mengajar tafsir Quran. Kita mengaji dengan ulama' mengaji tafsir Quran. Tahun depan surah yang sama, kupasannya berbeza. Betul. Betul? Dia jumpa yang baru. Dan tak pernah bosan. Sebab Quran itu kita perlu jadikan dia satu teras dalam rumah, bermula dengan bacaan, kemudian mula faham sedikit-sedikit, dibudayakan, dibawa peringkat sekolah sehinggalah pihak kerajaan. Itu saya rasa itu bahagian itu Datuk lebih berpengalaman Datuk dalam bab ni kan. Sebab dia melibatkan pendidikan Datuk. Nak didik, bukan senang nak didik masyarakat untuk faham Quran. Tapi dia perlukan proses, dan saya tengok hari ini Datuk, proses tu nampak macam makin berkembang. Cuma kita nak dia lebih mendalam lagi, insya-Allah. Okey, Ustaz ya. Yalah, kalau kita tengok di mana-mana community, mana-mana masyarakat, taman-taman pun, tempat Al-Quran ni tempatnya selain daripada sekolah-sekolah, kalau sekolah menengah tu rasanya dah tidak ada dah. Kafah adalah yang ibtidaiyah tu begitu kan ya. Tapi kalau kita jadikan ukuran masjid lah, masjid dan surau, katakanlah itu tempat masyarakat berkumpul untuk mempelajari Al-Quran, untuk mentadabbur Al-Quran, untuk memikirkan Al-Quran, untuk seluruhnya menjiwai Al-Quran ya, biasanya surau dan masjid. Tapi kita tengok berapa persennya pergi surau dan masjid. Kalau itulah tempatnya. Kalau itu tempat. Selain daripada awal yang Mahat Tahfiz kita sebut tadi, itu dah kata orang dah memang dah khusus kepada satu Mahat Tahfiz, katakanlah ada 70 orang. Ini 70 orang lah. Mak bapak mereka ada 2 orang. Begitulah. Tapi dalam komuniti yang besar ni, hampir mana-mana komuniti pun, saya rasanya kalau sebelum COVID ni, hampir setiap malam pergi masjid dan surau seluruh Malaysia ni Ustaz ya. Tapi kehadiran kepada masjid, tempat Al-Quran, memang ada. Kelas tajwid ada, kelas bahasa Arab ada, kelas taranum pun ada. Kadang-kadang setengah kelas taranum pun ada. Tetapi yang hadir, yang datang, yang dapat minat, menunjukkan minat, sangat kecil. Ada yang mengatakan 1%. Daripada penduduk 2,500, yang datang misalnya katakanlah 14 orang. Tidak menggambarkan 1% pun Ustaz. Jadi ini macam mana kita hendak. Memanglah saya tahu kesedaran tu dah timbul, dah ada dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Sekarang ni Masya Allah. Ustaz, daripada Batu 10 Ceras nak masuk ke dalam sana, Ulu Langat namanya, tak salah saya ada 16 Mahat Tahfiz. 16. Yeah. Sekolah menengah pun tak banyak macam itu, sekolah rendah pun tak banyak macam itu. Tapi sebanyak yang macam itu tuan-tuan dapat. Tapi ini satu perkembangan yang baik. Tapi keseluruhannya dalam masyarakat, dalam komuniti, itulah dia. Kalau misalnya dia punya angka tunjuk dia, masjid dan surau, nampaknya masih lagi lah Ustaz, masih lagi kerdil untuk kita mendekati Al-Quran itu. Macam mana apa ni Fahrul Razi ya?
Baik, Datuk, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk tadi. So benda tu kita kata macam Imam Syah cakap tadi, dia adalah proses lah. So kita nampak perkembangan dia makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, dan yang kita harapkan bila COVID ni selesai, dan antara hikmah adalah kita, Allah Ta'ala nak bagi kita ni rasa rindu untuk pergi ke rumah-rumah Allah balik. Ramailah yang kata itu, Allah, ramai lamanya tak boleh pergi masjid, lamanya tak boleh pergi surau dan sebagainya kan. Lepas tu ada juga yang cakap lah, kalau ni bukan hampi pun. Tak boleh macam tu. Memang itu mungkin antara hikmah yang kita tidak nampak. Allah Ta'ala sengaja memberikan ujian ni kepada kita, sekat sekejap nikmat untuk kita pergi ke kelas-kelas agama, untuk kita ke masjid, untuk kita berhimpun di surau dan sebagainya, adalah untuk bila lepas ni dah settle semua, kita akan rasa hargai nikmat untuk kita pergi belajar di masjid dan juga surau ni. Jadi cuma tinggal lagi adalah benda dia bermula daripada apa ni kita kata daripada rumah. Itu tidak dapat tidak. Mestilah galakan-galakan ni timbul daripada ibu ayah yang memberikan kita kata apa contoh yang terbaik untuk menggalakkan anak-anak dia ni jatuh cinta dengan masjid, jatuh cinta dengan surau, jatuh cinta dengan kelas-kelas. Bahkan kalau sekarang kita tengok ibu-ibu ayah sekarang ni di musim PKP ni, dia akan gerisah bila anak dia ni tak tahu nak buat apa-apa kat rumah. Duduk dekat depan TV, tengok kartun yang sama, habis Didi and Friend dia ulang Omar dan Hana, okey lagi. Kan, lepas tu masuk kartun-kartun lain pula kan. Jadi anak dia hanya boleh hafal lagu dan dalam dia pergi main kat TikTok. Datuk tahu TikTok? Dia main aplikasi TikTok kan. Jadi bila dia tidak ada pilihan-pilihan alternatif macam ni, maka menyebabkan anak-anak ni hanya memilih hiburan itu saja. Jadi saya rasa pandangan saya sendirilah, untuk kita dah sampai masanya pihak masjid dan surau dia kena turun mencari kaedah-kaedah yang terkini untuk mendekati remaja-remaja, khususnya macam mana untuk dia minat Al-Quran. Mungkin dengan menggunakan aplikasi ataupun hanya macam saya dan kawan-kawan berkongsi, kita mengajar Al-Quran menggunakan IG Live, menggunakan aplikasi yang orang boleh interaksi. Betul ada orang kata tak boleh, Quran ni kita kena pergi bagi dia pergi masjid, bagi dia pergi surau untuk belajar di sana, betul. Tapi kalau kita tak buat langsung, persoalannya dia orang habiskan masa banyak di social media. Kan? Dia tak habiskan masa banyak di surau. Jadi sebagai langkah yang dibuat oleh asatizah kita ni adalah dengan membuat kelas-kelas online, sama ada di aplikasi macam Zoom ni, ataupun buat kelas-kelas ini private ataupun kelas awam di IG Live yang beribu orang yang dapat menonton. Macam alhamdulillah juga pengalaman saya buat berkongsi dengan rakan-rakan selebriti. Bila dia mengaji, dia akan tarik follower yang lain yang menonton tu sampai 40,000. So kita harapkan kaedah-kaedah metod yang macam ni dia dapat tarik, oh Quran ni boleh santai macam ni Quran ni pun boleh melawak, Quran ni pun boleh gelak-gelak, Quran ni pun dia bukannya stres sangat. Kita nak bagi tahu bahawa mengaji Al-Quran itu dia sangat mudah dan juga dia tidak perlu stres dan dia benda yang menyeronokkan. Jadi mungkin zaman dah berubah, so kita kena menggunakan medium-medium yang macam ni mendekati mereka, kerana mereka menghabiskan masa yang sangat banyak di social media. Jadi daripada situ anak-anak muda ataupun kita kata generasi baru ni dia akan tertarik untuk kita mendekati dengan cara macam tadi. Dan para asatizah ni kena nasihatkan dia untuk dia channelkan, pergi talaqi, pergi surau, pergi masjid. Dan di masjid pun menggunakan kaedah-kaedah yang lebih terkini, mungkin menggunakan teknologi-teknologi yang barulah. Dalam keadaan sekarang ni kita menggunakan Al-Quran, menggunakan pen digital audio untuk memudahkan bantu dia orang ni membaca Al-Quran. Sebab kita tengok bila rata-rata yang request untuk mengaji Al-Quran tu, bukan dia tak ada basic, dia minat untuk belajar Al-Quran. Tapi kita tidak boleh menghukum dia sama rata itu kerana background kita tidak sama. Saya mungkin lain, Imam Muda Ashraf mungkin lain, Datuk mungkin lain. Tetapi ada di sana yang dia lahir-lahir dengan keluarga yang begitu, mungkin wallahualam besar-besar tidak kenal walaupun satu huruf Al-Quran, tapi disebabkan teknologi ataupun disebabkan ada kawan-kawan surrounding dia yang ajak untuk dia belajar Al-Quran macam tu, dia baru mendekati Al-Quran dan dia baru nak cinta. Mana mungkin dia terus nak lompat pergi kelas ke masjid sebab dia rasa benda tu terlalu jauh bagi dia. Dia rasa benda tu macam alamak malulah. So kita harapkan ramai lagi ataupun hufaz-hufaz yang lahir ni dia bijak teknologi untuk dia membantu kita kata menolong asatizah yang buat kelas-kelas di masjid ni menyebar luaskan lagi bagaimana nak mempelajari Al-Quran
dalam bentuk kaedah-kaedah yang terkini. Wallahu taala alam. Okey. Alhamdulillah, maknanya kupasan daripada Fahru Razi tuan-tuan tentang anak-anak terutamanya golongan muda, yang bukan golongan muda pun, golongan dewasa yang tua pun. Kita selalu bagi khutbah, setiap minggu bagi khutbah. Kita bagi khutbah. Tengok di bawah, ada orang masa khutbah kita tengok orang yang dewasa pun masih pegang telefon, masih WhatsApp lagi, masih Facebook lagi, dalam keadaan khutbah sedang dibacakan. Ini satu benda yang tak tahulah saya macam mana. Gila, ini tuan-tuan dan puan, benda-benda macam ini. Rasa saya yang disebutkan tadi persekitaran, persekitaran yang paling dekat sekali persekitaran itu ialah mak bapak kita. Saya ambil contoh diri saya lah kan. Mak saya guru Quran, bapak guru Quran, imam dan juga guru agama di kampung lah kan. Saya umur 4 tahun tu ayah tak beli lain dah. Mukaddam yang Ustaz baca tadi. Ani un ban bin bun tan tin tun san tin tun. Itu dia. Saya ingat saya duduk di atas riba dia, masih ingat lagi. Umur 4 tahun setengah itu dah diajarkan begitu. Dengan adik-adik yang lain. Rumah saya tu kalau rehal tu bersusun. Rehal sebab sesi pagi orang lain datang, sesi petang lain orang datang, sesi malam lain datang. Jadi suasana Al-Quran itu. Dengar siang, dengar malam, dengar bilik sana baca Quran, bilik sana baca Quran. Tetapi suasana itu sudah tidak ada lagi. Kalau kita pergi rumah-rumah di mana pun, suasana itu sudah tidak ada lagi. Surau tidak ada suasana itu, masjid tidak ada suasana itu, rumah pun tidak ada suasana itu. Tapi apa yang saya nak sebutkan, yang sebut tadi, saya setuju perkembangan tu baik. Nampaknya perkembangan dengan kehendak ibu bapa, dengan tertumbuhnya banyak seperti cendawan, mahat-mahat tahfiz dan berbagai-bagai lagi kuliah-kuliah yang dibuat dengan agama. Tapi pada saya, tentang komuniti masyarakat itu, masih lagi lompang-lompang itu masih besar lagi. Ini tercabar juga dengan sosial media sekarang ni. Betul. Tuan-tuan, ada orang yang tulis kepada saya bila kita buat program ni daripada pagi sampai petang dan malam ni, ada orang tulis kepada saya dan respon kepada saya. Apa dia kata? Suami dia kata dia sejak COVID, sejak PKP sampai sekarang ni dengan handphone je lah, dengan handphone. Itu pun dia suspect apa yang ditengoknya lah tentang ni suami ni, tentang hal-hal game, video games ni. Dan berbagai games lagi. Tuan-tuan apa? Dia takut kata dia. Akhir COVID ni nanti, akhir PKP ni, saya takut suami saya menjadi buta kerana melihat hari-hari berjam-jam tengok itu. Maknanya ini saya rasa observasi daripada wife yang tulis kepada saya ni bukan observasi yang isolated. Dan ini kalau di-applykan kepada yang lebih muda lagi, inilah realitinya. Bangun tidur pegang itu dulu, bangun itu pegang itu dulu. Subuh tidak lagi, bangun tidur pegang itu dulu. Petang pegang itu, malam pegang itu. Akhirnya, tuan-tuan, maka rasa-rasanya terasing nanti. Saya nak pergi nanti berikutnya, saya nak pergi satu masalah yang besar yang ada kaitan dengan Quran, terus kaitan dengan Quran, terus kaitan dengan membina generasi Quran. Apa dia? Anak-anak muda terutamanya, termasuk yang dewasa juga, sudah hilang minat pada agama, Tuan Ustaz. Hilang minat. Nanti saya bagi contoh-contohnya sampai ini. Tapi untuk imam muda, macam mana imam muda tentang, tadi dah sebutkan keluarga sikit dia. Peranan mak ayah ni. Kalau mak ayah tak minat, mak ayah tidak tunjukkan contoh. Ambil sekarang ni tuan-tuan. Ada mak bapak bagi tahu saya. Dah masuk malam yang keempat, malam ni malam yang keempat. Tapi tak tegak lagi tarawih di rumah. Suami tak ke depan lagi untuk mengimamkan solat. Anak yang sulung tidak ke depan lagi mengimamkan solat. Setengahnya tak ada solat tarawih. Oh, ada pun masing-masing di bilik masing-masing. Jadi macam mana ni? Inilah masalah besar yang sedang dihadapi dan dalam keadaan perkembangan. Orang macam Ustaz ni, Masya Allah hebat Ustaz, hebat orang macam Ustaz ni. Tetapi nampaknya suluhan daripada orang yang macam ini, suluhannya tak sampai apinya kepada manusia-manusia yang saya sebutkan tadi. Macam mana Ustaz dia? Okay, baik. Sebelum tu saya nak kupas Fakrul cakap tadi tu. Bagus. Dengan pendekatan. Dia banyak tadarus dengan talaki dalam online ni. Fakrul ni. Jadi saya dengan cerita Datuk pun dah buat live ni berapa lama Datuk? Live FB ni? Sejak 18 bulan Mac. Allahu Akbar. Ni pendekatan bagus lah tu. Kata nampak macam baru nampak ni. Cantik ni. Dia ada satu ulama. Tapi ulama ni masuk penjara dekat Saudi. Salman Audah. Rasa Datuk kenal. Dia menyebut, dulu ada satu kalimah yang selalu orang baca. Ini bukan hadis. An-nas ala dini mulukihim. Selalu orang ceramah dibaca lah. Manusia, agama manusia tertegak dengan agamanya pemerintah. Tapi Salman Audah dia kata,
Itu bukan hadis. Jadi dia boleh diubah dengan melihat situasi semasa. Dan dia menyebut an-nas ala dini a'lamihim. Manusia hari ini agamanya terlihat pada medianya. Hari ini kerajaan ke tak kerajaan ke, orang tengok media. Yang tu yang boleh memasuki dalam jiwa manusia. Jadi pendekatan Fakrul ni baguslah. Cuma saya mungkin nak cerita tentang keluarga sikitlah tentang soalan Datuk tadi tu. Datuk ayah Datuk imam. Ayah Datuk guru Quran. Ayah Fakrul Razi guru Quran. Guru Teranum. Saya share sikit Datuk. Saya orang Penang tu belah pulau. Orang belah pulau dengan orang belah seberang lain Datuk. Okey, lain. Dia cerita lain. Saya jujur saya cakap, ayah saya tidak boleh baca Quran. Sewaktu dia muda dulu. Okey? Tetapi apabila dia dah boleh baca Quran, saya ingat lagi pertama kali semayang Masjid Negeri Pulau Pinang. Waktu tu ada Imam Hafiz daripada Patani, daripada Stul. Jadi dia dengar, dia kata, Abah teringin kamu jadi macam dia. Walaupun saya tahu ayah saya tak pandai baca Quran. Zaman itulah. Kan zaman tu zaman muqaddam. Ayah kata tak naklah mengaji muqaddam, nak mengaji Quran pula. Padahal muqaddam dengan Quran tu sama. Kan? Jadi dia belajar dan alhamdulillah hari ni dah boleh baca Quran. Dah lancar baca Quran. Saya nak sebut suasana dalam rumah ni dia sangat penting. Kalau kita bina suasana dalam rumah dengan suasana entertainment lah suasana yang akan keluar sampai ke mana-mana jiwa kita. Kalau kita bina suasana agama, begitulah akan keluar suasana agama dekat seluruh pelosok. Jadi kalaulah semua main peranan, contoh kita mula dengan masjid. Saya bagi tahu contoh macam Datuk sebut tentang masjid. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna. Allah jadikan masjid ini tempat yang aman, tenteram. Orang ada masalah pergi masjid selesai. Sebab itu ada fungsi-fungsi masjid. Banyak ulama sebut fungsi-fungsi masjid. Banyaklah sebahagian yang sebut antaranya fungsi masjid adalah tempat untuk orang ibadah. Spend duit masjid untuk orang ibadah. Antaranya fungsi masjid adalah untuk dakwah. Dah buat ibadah takkan orang masjid 20 orang saja. Kena panggil pula orang luar masuk masjid. Antaranya juga khidmat. Macam hari ni masjid digunakan untuk bantu orang pula. Duit masjid digunakan untuk bantu orang susah, untuk bantu orang yang dalam masalah, ahli qaryah. Dan antara fungsi masjid, jangan lupa satunya, namanya ta'lim. Ta'lim penting. Sebab orang hari ni, saya bukan nak komen, tapi ada ketikanya, kena cakap jugalah, dah tu bagi peluang kan, saya cakap lah. Kadang-kadang, perbincangan kita di dalam masjid, tak tercapai di akal jemaah kita. Saya cakap jujur. Tu. Saya pernah mengajar ahkam sultaniyah, Muhammad. Perbincangan tentang persoalan yang agak tinggi. Sedangkan bila kita buka soal jawab, soalannya tanya tentang fardu ain. Betul. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Dan kadang-kadang soalan-soalan bila mereka jumpa dengan kita, persoalan-persoalan yang sangat kecil. Sebab itulah Quran bagi tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak semua orang mampu jadi seperti orang alim. Ada orang kena tugasnya berat cari rezekinya. Akhirnya dia terpaksa mula daripada step awal. Jadi mungkin apabila kita bincang terlalu tinggi, akhirnya mereka terabai benda-benda yang bawah. Nak tanya pun malu, dah berumur. Itu sebab tu kita kena patah balik dekat masjid, ayah balik ke rumah. Hari ni Allah bagi refresh. Dengan PKP ni, refresh macam komputer. Komputer dia kena ada refresh kejap. Kalau tidak dia jadi hang. Refreshnya ialah tak boleh pergi masjid. Kenapa kamu tidak jadikan rumah kamu bagi masjid? Oh. Hari ni kita tak kempen betul-betul. Rumah boleh jadi masjid. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, wanita boleh i'tikaf dalam masjid, dalam rumah. Kita dalam pandangan Imam Syafi'i, pandangan qaul qadim ada boleh i'tikaf dalam rumah. Cuma kita majoriti ulama tak setuju boleh i'tikaf dalam rumah. Wa antum akifuna fil masjid. I'tikaf hanya di masjid. Sekarang ni masjid tak boleh pergi. Dan kita cuba cari balik kaji-kaji Al-Quran. Nabi SAW salat sunat mana banyak? Dekat rumah atau masjid? Dekat dalam rumah. Dan kalau kita baca cerita Nabi Zakaria AS, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tempat yang makbul doa. Dia berdiri salat dalam mihrab. Mihrab ulama bincang, adakah tempat macam Tok Imam tu? Mihrab ini satu ruang khas yang kita buat untuk kita ibadat. Sebab itu dalam rumah kita, kita semua ada eksklusiviti. Ada tempat sembahyang, ada tempat tandas. Kita tak makan dalam tandas tu. Dapur.
kita dapur-dapur lah. Nak tengok TV ada tempat dia. Nak baring ada tempat dia. Tapi sayang dalam rumah kita, bila masuk rumah, kita tidak ada ruang kita dengan Allah SWT. Jadi bulan Ramadan ni, sebab itu kalau kita tengok Umar Al-Khattab, kenapa bulan Ramadan, ni kalau kita baca sejarah tarawih, zaman Abu Bakar semayang asing-asing, 2 orang, seorang, 3 orang. Kenapa zaman Umar buat balik semula tarawih yang pernah Nabi kumpulkan semua manusia. Waktu itu, Umar pilih 2 orang jadi imam. Siapa dia? Tamim Ad-Dari, Ubay bin Ka'ab. Kenapa Umar tidak pilih Osman? Kenapa Umar tidak pilih Abdullah bin Mas'ud? Kenapa tidak pilih lagi sahabat-sahabat Nabi yang lain? Kerana pada 2 orang ini ada keenakan pada pembacaan Quran. Maksudnya Umar pun faham, apa benda nak bagi dia orang ni minat dengan Quran. Maka dia datangkan suasana Quran dalam bulan Ramadan. Jadi kita dalam bulan Ramadan ni, kita kalau boleh tu, saya beli Quran yang stand tu, letak. Daripada subuh ke maghrib ke, saya letak syarat, saya mesti kena baca 1 muka paling kurang. Contoh. Kalau orang hafil Quran, paling kurang suasana, wujudkan. Kalau dulu kita boleh pernah mendengar satu rumah, 1 komputer, kenapa hari ni kita tak dengar? 1 orang, 1 Quran. Mahat Tafiz kalau dia punya peraturan, tak boleh share Quran. Mesti ada mushaf. Quran tak boleh, mushaf tak boleh share. Mushaf kena ada mushaf peribadi. Macam handphone. Setiap orang, mak ayah kena beli Quran untuk anak. Setiap satu. Baru dia boleh tanda di mana. Ini kita simpan. Saya masih lagi simpan Quran saya yang hafal waktu saya umur 16 tahun. Ini sekarang umur berapa sekarang? 30. Sekarang umur lupa 30. 20 tahun sudah. Saya ingat lagi mana guru saya tanda saya silap baca waktu hafazan. Sebab apa simpan? Sebab itulah kesilapan yang saya ulang sampai hari ini. Mula kita hafal tu, itulah kesilapan yang kita ulang hari ini. Kita masih lagi ikut-ikut yang dulu kita silap. Allah. Sebab tu kalau boleh kita kempen setiap orang 1 Quran dalam rumah. Mak ayah kena beli Quran untuk anak-anak. Hidupkan jadual waktu untuk Quran dalam bulan Ramadan. Kena ada suasana. Sembahyang tarawih kena duduk sekali. Kalau kita tak buat waktu bulan PKP ni, kita nak refresh bila pula? Berapa bulan lagi Ramadan yang kita nak? Allah alam. Okey, masya-Allah. Ustaz, yang hujung tadi tu sangat menarik. Maknanya mazhab ni tidak boleh share. Cantiklah Ustaz. Tapi dalam pernah kajian saya buat masa saya bekerja Jabatan Perdana Menteri satu masa dulu lah Ustaz, lama dah ya. Buat kajian tentang amalan agama ya, kepada masyarakat kan ya. Ada rumah yang tak ada Quran Ustaz. Tak ada Quran. Ketika itu tak ada Quran. Ada Quran satu tuan-tuan, duduk atas alang entah di mana, tak pernah turun-turun Al-Quran tu. Bungkus duduk atas alang, kalau sakit, kalau nak mati baru turun Al-Quran itu. Betul itu. Dan share ni, share Al-Quran ni hampir seluruh rumah share Al-Quran. Tak ada kalau misalnya anak 6 orang, mak bapa ada 8 orang, ada 8 mazhab. Tak ada Ustaz. Jarang, sangat jarang. Dan cuba tuan-tuan Ustaz tanyakan kepada teman-teman, berapa orang yang beli Quran? Berapa orang yang kita dalam hidup ni, dah umur 50, 60, 70, dah beli seluruh sekali. Ladang dah beli, metoka dah, berapa kali beli metoka dah. Rumah beli, apa beli. Tapi Al-Quran, RM17 je harga Al-Quran yang elok tu Ustaz. Tak beli. Jadi benda-benda macam ni lah Ustaz. Tapi Ustaz menimbulkan tadi, cakap bagus. Lepas ni kita kena kempen Ustaz. Tiap-tiap orang, tiap-tiap rumah mesti 1 orang 1 Quran, 1 orang 1 Quran. 1 mazhab 1 orang, 1 mazhab 1 orang. Kalau ini dapat dibuat tuan-tuan, saya rasalah macam dalam Quran Hour tu Ustaz, yang bagus sebenarnya. Dibuat begitu dan alhamdulillah. Tapi masalahnya penerimanya itu sebab hati tidak terbuka Ustaz. Hati tidak terbuka. Begitulah Quran itu tuan-tuan. Al-Quran membuka jiwa. Al-Quran membangunkan semangat. Al-Quran memberikan kekuatan. Al-Quran menjadi tapak kepada seluruh kehidupan seluruhnya kita sebagai Muslim. Atasnya adalah Al-Quran, di bawahnya adalah Al-Quran. Tapi sayanglah Ustaz kalau kita tengok sekarang ni pun. Tapi saya menarik Ustaz. Bila saya pergi negara-negara di Eropah dan pernah tengok tuan-tuan. Masyarakat Muslim yang minoriti Ustaz. Ambillah di England, ambillah di Perancis, ambillah di Germany, di mana-mana. Masyarakat minoriti Ustaz. Tapi saya tengok budak-budak anak-anak 7-8 tahun Quran. 12 tahun dah hafaz Quran. 13 tahun hafaz Quran. Dalam keadaan minoriti Ustaz. Begitu juga di South Africa. Saya pergi South Africa, saya tengok. Masya Allah. Tak ramai. Orang Islam tak ramai.
Bapa-bapa dia berniaga, kebanyakan peniaga-peniaga. Orang Islam South Africa, di Sri Lanka dan sebagainya, peniaga-peniaga yang hebat adalah Al-Quran. Perniagaannya hebat, Al-Qurannya hebat. Perniagaan yang hebat, agamanya hebat. Perniagaan yang hebat, infak kepada hal-hal agama begitu hebat. Tapi itu tidak berlaku dalam kita ni. Agaknya mungkin kerana kita minoriti ni hidup pun nak hidup. Selain daripada itu kita sedar hidup hanya hidup fizikal tak boleh, tapi kena ada hidup spiritual, barulah namanya hidup yang sebenarnya. Jadi dalam suasana itulah Ustaz, macam mana Pak Hurazi, macam mana cara ni kita nak lahirkan suasana macam yang kita tengok suasana orang-orang minoriti Islam di negara-negara yang bukan Islam itu. Baik Datuk, terima kasih atas soalan. So yang dapat kita tengok kat sini adalah sebenarnya budaya. Membudayakan Al-Quran semenjak kecil. Yang tu memang tidak dapat lari. Carilah macam mana kita punya solution pun. Kalau nak jadi terus hebat, sebab belajar Al-Quran ni dia adalah proses. Dia tidak terus-terus lahir-lahir terus tarik taranum sikar mana ada. Kan dia takkan boleh. Dia adalah proses. Dan bila kita tengok budaya, so kalau kita pergi contoh di negara Arab, dia mesti wajibkan anak dia ni hafal Al-Quran seusia 5 tahun tu dah hafal Al-Quran. 5 tahun dah boleh hafal Al-Quran. Bila daripada kecil-kecil mereka sudah pun bermula dengan Al-Quran, orang kata iyalah tak apalah itu sebab bahasa dia orang. Bahasa Arab bolehlah dia hafal, tapi tidak macam Datuk dah sebut tadi. Kita pergi Afrika bukan bahasa Arab pun semua. Kita pergi ke Nigeria, bukan bahasa Arab. Kita pergi juga di negara-negara lain. Tambah sekarang ni di Eropah sendiri pun sudah ramai mereka yang hafiz Al-Quran. Dia tidak jadi dengan sendiri, melainkan dibudayakan sejak kecil. Jadi kita tengok anak-anak Arab ataupun mereka di luar sana, bila dah dibudayakan macam tu, bila dah macam tu, budaya tu akan terus terbawa, dan bila dia besar pun, kan, mereka ni akan terus berkawan dengan Al-Quran. Kenapa kita mungkin hari ni kita didik anak kita ni Al-Quran ni, ialah betul Al-Quran ni kalamullah, Al-Quran ni sebagai kita kata mukjizat. So mukjizat ataupun kita kena hormat Al-Quran, betul. Ramai kita orang ini terlalu hormat Al-Quran, sanjung Al-Quran sampai Datuk cakap tadi letak dekat alang tinggi. Kan? Tahun depan Ramadan pula baru ambil pula. Ni Ramadan dia ambil pula, alhamdulillah. Lepas tu habis Ramadan dia tinggal. Sebab apa tadi? Budaya. Tapi kalau kita macam saya pergi ke Mesir, orang Arab di atas van ataupun atas bas, atas train, dia boleh baca Al-Quran berdiri. Sebab bagi dia benda tu dah jadi budaya dan biasa. Dia ganjaran semua tahu. Ganjaran anak-anak kita pun kita dah beritahu, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa baca Al-Quran satu huruf, maka dia akan dapat satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf umpama 10 kebaikan. Nabi kata bukan alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kan, tinggal lagi rajin tak rajin je. Ganjaran semua orang tahu tentang apa yang Allah Taala janjikan. Tapi bila tidak dijadikan budaya, maka kita tidak dapat lakukan. Kita rasa malu seolah nak baca Al-Quran depan orang. Kita malu. Nak baca Al-Quran di bus stand kita malu. Nak baca depan orang kata takut. Itu nak menunjuk lah tu sebab baca Al-Quran. Sebab tadilah, sebab budaya. Tapi kalau orang dikata macam Datuk cakap negara minoriti ataupun orang Arab sendiri, di Mesir, dia baca je kat mana-mana. Dia berdiri, dia baca. Dia duduk, dia baca. Bahkan kalau kita orang ajam yang pergi ke negara mereka, kita buat macam tu, dia orang lagi suka. Dia akan kagum, wah boleh baca Al-Quran. Dia ingat Quran tu dia seorang kot. Macam tu lah kan. Jadi dia ingat bila kita cakap Arab, dia lagi kagum. Macam mana boleh cakap Arab? Kan? Ataupun macam mana boleh baca Quran tapi tak boleh cakap Arab? Jadi benda tu, kita nampak dia jadi budaya. Dan bila dia budaya dan dia tahu tentang ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang membaca Al-Quran, ganjaran yang sangat besar, rahmat yang turun kepada mereka yang berkawan dengan Al-Quran. Jadi saya rasa kalau kita hanya terapkan kepada anak-anak, hanya sekadar Al-Quran ni menjadi silibus, Al-Quran ini tak apa api tahfiz, api hafal tak apa apilah kerja mana pun, hanya sekadar itu saja. So anak-anak ni tidak dapat nak adapt Al-Quran tu dalam kehidupan dia, dan dia tak boleh nak sampaikan kepada masyarakat. Jadi ada sekatan, ada gap. Al-Quran ni hanya ada majlis-majlis tertentu saja. Bila berlaku kematian baru panggil anak-anak tahfiz datang. Betul. Bila ni ada kapal terbang terhempas baru Al-Quran dipasang dalam TV-TV. Bila berlaku musibah barulah dijemput asatizah untuk membacakan Al-Quran di dalam media-media kita. Kan, bila berlaku sesuatu barulah ada sebab. Jadi Quran tu hanya sebab. Kita tak nak Quran awal tu hanya berlaku
sebab tertentu saja, hari Arafah baru kita nak baca, ataupun berlaku hanya bulan Ramadan baru kita nak baca. Kita nak membudayakan Al-Quran itu di seluruh tempat, di segenap rumah yang ada, di setiap lisan-lisan yang Allah Ta'ala berikan. Tetapi faham, bukan proses yang singkat. Dia perlu kerjasama kepada semua orang. Dia tidak akan berlaku sekelip mata. Mereka boleh buat macam tu kerana mungkin daripada kecil sudah biasa. Kita kecil-kecil main TikTok, nak tune balik tu, dia akan ambil masa. Kita kecil-kecil hanya bermula mungkin dengan hanya main Beyblade dulu. Baru nak cinta Al-Quran. Lambat. Kami dulu di sekolah habis tingkatan 5 SPM, baru ayah paksa pergi tahfiz. Ayah paksa. Kalau tidak jadi saintis ni tu. Tak ada lawak. Kalau tidak minat sains. Tapi bila ayah kita ni mungkin sebab dia tegas tak apa, ayah nak macam Imam Muda Ashraf tadi kan, ayah dia suruh ayah nak hang jadi macam ni kan. Mungkin dia nampak kalau ayah saya tidak paksa saya menjadi seorang qari, saya pun mungkin hanya sekadar menjadi seorang penyanyi saja tu, saya rasalah kan. Okay, sebab minat tu dia ada. Kita pun tak tahu dari mana datang minat darah seni tu, kita wallahu taala alam. Maka ibu ayah ni dia kena kenal pasti dah mana dah minat anak dia ni, nampak macam minat nak kehiburan. Jadi dia cepat-cepat tunekan. Mungkin bukan paksaan, tetapi kita memberikan tegasan. Al-Quran dulu, barulah kau boleh nak jadi pemain bola ke. Al-Quran dulu, barulah boleh nak jadi seorang profesional lain ke. Al-Quran dulu, barulah boleh menjadi seorang ahli politik ke. Al-Quran dulu, bolehlah kau nak jadi apa yang kau nak jadi pun. Maka Quran itu sendiri dia akan menjadi apa, kita kata syafaat kepada pembacanya. Bukan saja di dunia, malahkan kita harapkan Quran itu akan datang di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca dalam Quran, Nabi kata sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada mereka. Mana mungkin Quran itu akan datang beri syafaat pada hari akhirat kalau kita langsung tak budayakan di dunia lagi. Kita langsung tak berkawan dengan dia pun tak kenal kita pun tak kenal Al-Quran kan. Maka begitu dia tidak akan berlaku. Dan percayalah pada hadis Nabi SAW bahawa setiap Allah Subhanahu Wa Taala tu ada ahli-ahlinya. Dia ada ahli-ahli keluarganya, iaitu ahli keluarganya Allah sebut iaitu hum ahlullah wa khassah, iaitu mereka lah yang menghafal Al-Quran ini, mereka lah yang menjaga-jaga Al-Quran ini, mereka lah yang berjinak-jinak Al-Quran. So jadi benda tu ada proses dan perlu diterapkan dari seusia sekecil-kecilnya. Tapi kalau dah besar, kita tak boleh biar. Maksudnya kita cari solution-solution yang lain macam yang kita dah bincang tadi, menggunakan pendekatan yang baru dan menggunakan cara-cara yang baru, medium-medium dakwah yang baru, dan memerlukan gerak kerja yang sangat kita kata apa, semua orang memainkan peranan dengan penuh hikmah. Dia tidak boleh terus kita paksa kalau apa nak terus jadi tidak. Dia ada proses, dia belajar sikit-sikit, dan mudah-mudahan daripada satu level ke satu level anak-anak ini bila dia besar dia akan budayakan Al-Quran dan menyebarkan Al-Quran balik. Dan seperti yang Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran, nanti dia nak ajarkan balik orang lain. Dan itulah yang kita harapkan. Amin rabbal alamin. Okey. Ustaz, masya-Allah, saya seronoklah. Saya rasa dengan anak-anak muda yang ada di depan saya ni, inilah perjuangan mereka tuan-tuan. Tapi saya ada sedikit kerisauan Imam Muda dan juga Pak Harul Razi kan ya. Kerisauan saya ialah generasi anak-anak ini, generasi Al-Quran ni saya dah nampak dah. Saya nampak dia punya masa hadapan dia baik dan sebagainya. Tapi yang paralel, yang selari dengan dia itu lebih hebat lagi. Apa dia? Pahaman liberalisme, pahaman materialisme, pahaman sekularisme, pahaman satu lagi, hedonisme namanya. Pahaman nafsu syahwat, hedonisme. Yang inilah yang anak kita sudah terjerat. Anak kita sudah terjerat. Anak Melayu sudah terjerat. Anak Islam sudah terjerat. Sebab itu kalau kita buka telefon pun, kita buka, katakanlah Facebook kan, silap-silap ada pop-up itu. Pop-up itu kita tengok. Apa dia punya image pop-up tu? Masya Allah. Kadang-kadang benda yang itu pun terdapat pada pop-up yang ditengok oleh anak-anak. Daripada anak-anak tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Inilah unsur-unsur hedonisme. Dan kita tak ada cara nak sekat. Macam mana cara nak sekat ni? Memanglah boleh sekat. Dengan rotan kita boleh sekat dan sebagainya. Tapi kepada masyarakat yang luas. Apa yang saya maksudkan? Saya seronok tengok generasi macam Ustaz ni. Dan saya harap makin banyak lagi, makin banyak mahat hafiz, makin banyak
makin multiply lah, makin berganda-ganda lah. Orang macam ustaz, orang macam imam muda, orang macam Fahrul Razi. Memang depan saya mata pun memang ramai. Tetapi paralel yang selari dengannya, Masya Allah, macam mana kita nak bersaing dengan liberalisme? Macam mana kita nak saing dengan materialisme? Dan satu lagi yang saya kena nak sebut kali yang kedua, hedonisme ni, budaya nafsu syahwat ini. Jadi saya ingat kalau misalnya imam muda dapat apa ni, throw a little bit light on that one, you know. Macam mana caranya kita nak bekalkan kepada penonton-penonton. Para penonton mati sekalian, ya, sila like and share kepada perbincangan kita ini, like and share kepada Facebook. Dan saya yakin Fahrul Razi ada Facebooknya, Imam Muda apatah lagi ada Facebook dan sebagainya. You go into their Facebook, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah banyak perkara yang kita boleh dapat, banyak perkara yang boleh kita terima ilmu daripada itu, insyaAllah. Jadi like and share. Macam saya, ada tuan, kita punya page, kita punya YouTube dan sebagainya. Dr. Hassan Ali itu YouTube. Kalau IG-nya Dr. Hassan _Ali. Tuan-tuan dan puan, jadi apa yang saya nak sebut tadi tentang budaya ni, saya haraplah, saya hendak sangat tengok. Saya hendak tengok orang macam Imam Muda, orang macam Fahrul Razi, memang ramai. Depan saya memang ramai. Di mana-mana saya pergi, tuan-tuan dan puan, biasanya saya mendekati orang ini dan orang ini mendekati saya. Orang-orang yang ini. Saya seronok tengok. Tetapi saingannya ini yang tak tahan ni, saingannya sangat besar, saingannya mempunyai seluruh resources mereka dia, tuan-tuan. Bukan saja manpower, bukan saja wang ringgit, tapi resourcesnya lah untuk menawan menggunakan taktik-taktik nafsu syahwat kepada anak-anak kita ni. Yang macam mana kita nak keluar daripada masalah itu? Sila Imam Muda. Baik Datuk. Panjang cerita Datuk, dia buat pendidikan kan. Yang penting saya nampak macam ni, macam mana kita present Quran kepada masyarakat. Okey, apa sebenarnya pandangan anak-anak pada Quran? Bukan setakat anak-anak, bapa anak-anak pada Quran. Sehingga nak baca Quran pun macam Ustaz Fakrul sebut. Takut. Nak baca tebas susah. Nak kena pakai elok dulu, tengkolok dulu. Sampai hari ni orang masih tanya apa hukum baca Quran dengan memegang handphone. Sepatutnya benda tu dah settle lama dah. Sebab ada orang tanya boleh tak boleh baca Quran sambil duduk, sambil berdiri. Sebab saya nak nampak mungkin budaya kita. Apabila kita takdiskan Quran, memuliakan Quran, tetapi akhirnya kita jadikan dia satu benda material yang berada di tempat tinggi bagaikan berhala. Tapi bukan itu mesej Quran. Quran nak suruh kita ambil. Sebab tu bila saya tengok cara kita menerangkan Quran, macam Datuk sebut, materialism, hedonism, secularism, macam-macam ism lagi. Dia jarang nak dengar Quranism. Okay, kalau Quranism, kita sebut Quran itu syumul. Semua benda cerita. Tapi mungkin saya boleh cakap, kalau orang tanya, kita tanya orang, Quran ini cerita tentang apa? Ramai yang saya jumpa pengalaman yang sebut Quran adalah teks undang-undang. Quran buku hukum. Okey. Tapi kalau ikut Syekh Muhammad Abdul Wahab Khalaf, ulama usul fiqh, dia sebut dalam Quran ayat berkenaan dengan hukum tak lebih daripada 80. Ayat yang indirect lebih kurang 500, yang direct hanya 80. Tak banyak. Quran adalah mesej. Jadi kalau untuk anak-anak, kenapa kita tak bawa metod Quran pada zaman Makkiyah? 1/3 Quran adalah cerita. 1/3 Quran penceritaan, pedagogi Quran, cara nak bagi orang minat dengan Quran dengan bercerita. Itu peringkat Makkiyah, bagi orang seronok. Kemudian dalam satu Quran pula, nak cerita akidah, nak cerita fiqh, ada dalam cerita. Dalam story ada hukum, dalam story ada akidah. Sekarang kita nak kena asingkan, Quran itu bukan setakat cerita hukum, tapi kita nak bagi dia menarik. Sebab tu dia memerlukan macam Ustaz Fakrul, Datuk, saya pun nak kena cerita kat anak-anak muda bagi dia seronok. Kalau kita kat masjid, kita cerita, Haji, kita ceramah biasalah, Datuk, kita masuk kampung. Kampung kita akan kaitkan. Quran bukan cakap tentang undang itu, undang-undang ini, tapi Quran cerita tentang pokok. Quran cerita tentang watin, wazaitun. Quran cerita tentang nabat. Quran cerita tentang air. Quran cerita tentang hujan. Quran cerita tentang langit, sama.
al-barri, daratan, al-bahri, lautan. Kita boleh cerita tentang klorofil. Quran sebut tentang penanaman pokok, alwanun mutaghayyir. Kamu tanam pokok sana, angin lain. Cerita kat Perlis. Ni baru ni saya ceramah kat Perlis. Kenapa harum manis hanya boleh ada kat Perlis? Sebab angin Perlis tu tanam dekat UPM tak jadi. Allah sebut. Tomato kenapa boleh ada 80 jenis dalam dunia? Sebab jenis tanah berbeza, angin berbeza, suhu berbeza. Allah kata kami jadikan benda itu berbeza. Allah sebut tentang binatang. Allah sebut al-fil, an-na'am, al-baqarah, surah an-naml, an-nahl, al-ankabut, labah-labah, lebah. Allah kata kamu tengok zubab, kelkatu disebut dalam Quran. Jadi bila kita nak present Quran, kita kena bagi orang seronok. Dalam keadaan orang tidak menganggap Quran ini hanya cerita tentang undang-undang tertentu. Sedangkan ayatnya lebih kurang dalam 80 ayat sahaja. Sebab itulah bila dibacakan dalam keadaan ini kemahiran, mungkin kita pun proses. Kemahiran ustaz-ustaz apabila menceritakan isu-isu tertentu dikaitkan dengan Quran, orang rasa seronok. Saya ingat waktu bawa jemaah umrah, saya sebut dekat atas flight, sambil-sambil sembang kata, dalam Quran ada sebut tekanan udara tinggi, ya. Wa may yuridillahu an yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. 1400 tahun dulu Quran kata, kamu naik tempat tinggi seumpama kamu mendaki tempat yang tinggi, sempit dada kamu. Sempit. Dia cerita satu-satu. Masuk hutan, sebut tentang pokok. Barulah orang rasa, subhanallah, Quran relate dengan hidup dia. Hari ni orang tak rasa Quran relate untuk hidup dia, dia rasa Quran relate hanya untuk ustaz-ustaz. Quran relate apabila nak halau hantu. Quran relate bila keadaan macam tu. Bila dia tanya, ustaz boleh baca-baca tak untuk kami? Kan? Boleh baca-baca tak ayat untuk anak-anak kami? Sebenarnya anaknya bukan setakat perlu dibaca surah Taha, perlu dibaca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah, tapi anaknya perlu dibaca kisah-kisah yang sangat banyak dalam Quran yang boleh bagi mereka rasa seronok. Saya rasa hari ni ada grup-grup yang buat tadabbur satu-satu ni. Ada grup-grup yang cerita topik ke topik ni, isu ke isu ni, mengaitkan dengan Quran, yang membuatkan ada ramai pencinta-pencinta aliran ni. Ini satu grup lah. Satu grup. Jadi grup ni tak kat mana-mana ceramah pun dia akan pergi. Kan? Tapi yang grup macam Datuk Hassan sebut ni, orang bawahan. Orang biasa. Sebab tu kita nak pergi ke bawah. Saya cerita sikit lah, kongsi sikit Datuk sikit. Ada beberapa surau yang saya dengan grup saya buat inisiatif. Ini pengalaman. Inisiatif kita buat kelas Quran percuma. Mula dengan kelas pengajian. Lepas tu tengok macam perlu turun kepada rumah PPR. Minta maaf cakap. Kadang-kadang kita nampak kita nak kena, dia orang kena semayang, dia orang kena mengaji. Tu banyak ada isu tentang ekonomi pun boleh mempengaruhi agama mereka. Kan mak tak ada satu rumah sampai 10 orang. Kita bincang bank patuh syariah. Kita bincang takaful patuh syariah. Rumah kita tak bincang rumah patuh syariah. Dalam keadaan family duduk sekali, abang ipar salin baju semua, satu family. Dan sekali kita buat kelas Quran dekat rumah-rumah PPR. Kita bagi percuma tu. Kita panggil guru-guru bagi student, suruh student mengajar, bagilah duit poket sikit untuk student. Ini realiti dah tu. Hanya beberapa kerat saja untuk mereka. Ayat kita nak kena pergi kempen, bagi flyers rumah ke rumah. Dia masih lagi menganggap bila dia khatam, anak aku dah khatam Quran dah jahanam, dah buat kenduri pulut kuning, maka khatam Quran terus. Habis. Sudah habis dah. Jadi isu khatam Quran itu perlu kita luaskan. Orang ingat khatam Quran adalah khatam lah. Sekali seumur hidup. Tak, kita nak bawa kembang khatam Quran. Bukan itu maksud khatam. Khatam Quran hanya disiplin. 30 juzuk itu dibahagikan oleh ulama'. Hanya ulama' yang membahagikan untuk mudah kita baca. Sebenarnya kalau kita tak khatam Quran, kita baca fokus 15 juzuk sahaja dalam bulan Ramadan. Sampai faham, tidak ada masalah. Bahkan mungkin lebih baik. Sebab itulah saya ingat cara kita nak present tu. Saya bagi tahu ni teguran untuk saya lah. Apa kita nak cakap dekat masyarakat tentang Quran itu. Supaya dia orang rasa seronoknya Quran. Alhamdulillah. Macam Fakrul saya tengok. Fakrul. Dia buat muzik. Buat irama Quran. Ada satu penulis tulis tentang irama Quran. Saya share dah tu. Irama Quran, dia kata, dia tak faham Quran. Tapi dia dengar Quran, dia berasa seronok.
Ni orang putih ya. Dia kata tengok idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq. Dia kata ini syair muzik apa ni? Dia punya susunan cantik. Dia tak faham, dia boleh terhibur. Kenapa kita bagi orang yang minat irama-irama ni, orang macam Fakrul ni dia boleh tarik. Sebab tu dia ramai peminat. Allah. Tak, makcik-makcik suka dia. Yalah, alhamdulillah. Semua ada pada dia. Handsome pun dia, Quran dia, muda pun dia, banyak lighting betul. Okey Ustaz, kita pun dah apa ni? Dah melebihi daripada masanya. Saya sebenarnya sangat seronok Ustaz. Saya nak tengok sebelum saya mati. Saya mati pun mungkin tak beberapa hari lagi Ustaz dari segi hukum adat, hukum akal sajalah. Ustaz yang muda-muda ni boleh sambung lagi lah, boleh banyak lagi. Saya ni dah terhad dah. Tapi apa pun saya cubalah Ustaz. Di hujung-hujung usia ni saya cuba. Apa saya cuba, insya-Allah saya hendak Al-Quran, dan bukan saja Al-Quran. Al-Quran ni tapak dia insya-Allah. Lagu semayang tu as-salatu imaduddin, tiang dia, tiang semayang. Tak semayang, tak ada apa yang boleh ditegakkan dalam hidup ini. Nothing you can raise, nothing you can put up something kalau namanya rumah kalau tidak ada tiang. Jadi begitu juga dengan Al-Quran Ustaz ya. Kita baca macam minta maaf lah. Kita yang belajar tinggi-tinggi tuan-tuan, belajar berapa PhD, doktor. Saya baca buku punya banyak tuan-tuan. Ada ratus-ratus buku, ribu buku dibaca. Tapi kalau orang yang sama tak baca Al-Quran Ustaz. Can you imagine ya? Nak buat PhD di Amerika Syarikat, ada specialization, ada subspecialization, ada dia punya test, ada dia punya exam. Allah Ustaz. Kalau kita punya advisor tu dengan kita punya apa tu, katakanlah ada 5 orang. Setiap orang tu ada buku. Dia orang tulis buku. Satu orang 20 buku, 20 buku dia kita kena baca. Dan kita kena baca, kita faham macam dia tulis buku itu. Saudara, tapi kita kalau tak boleh baca Al-Quran, balik Malaysia tak boleh baca Quran. Masya Allah. Inilah tu saudara yang saya nak fikirkan. Dan saya nampak insya-Allah mudah-mudahan dengan anak muda ni, saya nak bersandar kepada imam muda, saya nak bersandar kepada Fakhrul dan ramai lagi. Imam muda 1, imam muda 2, imam muda 3, imam 4, ramai lagi di Malaysia. Yang saya tahu ada sekarang ni. Begitu juga Fakhrul Razi 1, Fakhrul Razi 2, Fakhrul Razi 3, Fakhrul Razi 4, Fakhrul Razi 5, Fakhrul Razi 6. Ini tu. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan Ustaz ya, kalau boleh lah Ustaz, kita ni baru malam yang keempat. Kita ada tidaknya 25-26 malam lagi akan datang. Kalau boleh bila-bila lah kalau saya panggil, kita pergi kepada yang kedua Ustaz. Pasal kita tak cerita lagi tentang generasi ni. Tak cerita tajuk kita generasi Al-Quran. Baru kita cerita appreciation. Kita appreciate Al-Quran itu. Itu baru cerita itu. Belum lagi Al-Quran itu diletakkan di ribaan masyarakat. Macam mana nak letakkan Al-Quran di ribaan masyarakat? Itu kita tak cerita lagi. Jadi saya fikir Ustaz sebagai satu daripada nak mendidik ya, pentarbiahan yang umum begini. Saya rasa Ustaz dua-dua ni kena datang lagi ya. Kena ikut saya lagi, kena saya kena menjadi tetamu saya lagi dalam program yang macam ni. Mungkinlah hujung-hujung Ustaz, takkan kita tak boleh spend lagi 1 jam ya. Lagipun tak payah keluar rumah. Lepas-lepas golek-golek dekat sofa, terus pasang handphone. Boleh buat dah. Tak boleh. Punya mudah teknologi. Yang Fakhrul menggunakan sepenuhnya, Ustaz pun dah menggunakan sepenuhnya teknologi ini. Masya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya nak mengakhirkannya tuan-tuan ya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetamu saya masya-Allah. Malam tadi kita dengan Profesor Dr. Redwanti, masya-Allah tuan-tuan. Macam mana dia seorang Islam, masuk Islam 35 tahun. Daripada nothing menjadi mu'allaf, masuk Islam. Dia boleh garap Islam. Apa dia kata Ustaz? Dia kata, saya dia tak boleh tengok. Kalau ada satu perkataan hina Islam, saya akan bangkit melompat. Kalau ada satu perkataan hina Islam. Allah, ya Allah tuan-tuan. Ini orang masuk Islam. Mu'allaf tuan-tuan dan puan. Itulah Redwanti, Dr. Redwanti. Jadi maknanya Alhamdulillah ya. Malam besok tuan-tuan dan puan, petang besok kita nak cerita tentang keluarga, tentang mendidik anak. Tantrum ya. Petang besok insya-Allah kita akan berjumpa dengan Lily Maznah Musa
Lepas tu dengan Fadli Aziz, kenalkan Fadli Aziz daripada TV Al-Hijrah dan sebagainya. InsyaAllah lepas tu malamnya saya ada tetamu khas malam ni, iaitu Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, yang banyak ikut saya dalam Forum Perdana Islam satu masa dulu. Alhamdulillah terus berjuang dalam dunia pendidikan, dalam dunia siasat dan berbagai-bagai lagi. Inilah manusia-manusia pada saya pejuang-pejuang insya-Allah yang kita kena nak dengar lisannya, nak dengar cakapnya. Macam mana perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita dah dengar anak muda ini, mari kita dengar yang dewasa pula. Masya-Allah tuan-tuan, macam mana mereka memperjuangkan Islam. Jadi tuan-tuan, malam besok jangan lupa tuan-tuan. Malam besok 5.30, 5 sampai pukul 6 kita ada program nak tahu anak tantrum. How to deal with the children who have got tendency to be tantrum tuan-tuan. Dan malam tu dengan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Imam Muda Ashraf, terima kasih kepada Fakhrul Razi, dan kalau boleh kita sambung satu masa nanti. Bukanlah dalam minggu depan, mungkin hujung-hujung nanti. Kalau kita tak balik kampung, masih diam di Sungai Buloh, masih diam di mana tadi Ustaz Bangi. Di Bangi. Ya. Di Bangi, masih diam di Sulu Bangi. InsyaAllah mungkin kita bersiaran lagi insya-Allah untuk kebaikan diri dan kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan, yang akhirnya insya-Allah kita sangat turutang budi kepada teman-teman semuanya insya-Allah supaya kita dapat terus berjuang dalam bentuk apa pun. Terutamanya macam Fakhrul yang menggunakan social media sekarang ni. Gunakan sepenuhnya. Dia boleh digunakan. Nak negatif dia jadi negatif, nak positif dia jadi positif. Saya berjanji pada diri saya nak positifkan apa yang ada. Malam ini adalah salah satu langkah. Kita buat ni semata-mata untuk dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak fikir untuk dapat duit sen dan ringgit dan sebagainya. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya. Ada baik pada semua. Sekali lagi terima kasih kepada Imam Muda kita, Ashraf, dan kepada Fakhrul Razi. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Minta maaf.